Okay, Assalamualaikum semua. So, kelas Akim dah sembang sikit kan pasal ayat awal-awal tu, tapi saya repeat balik lah ya. Okay. Apa ni dia? Kan kita dah cerita sikit lah yang pasal solubility, tapi tak apalah, nanti kita akan kita belajar balik lah, tak apa mungkin ada sikit repetition lah untuk kelas Akim. Tak apalah. So hari ni sebenarnya saya nak brief you all sedikit berkenaan dengan practical test lah ya, practical test. Okay. So nanti dalam practical test kita sebenarnya ada dua bahagian tau ya, kita akan ada dua bahagian ya. Satu kita ada lab report, satu lagi kita akan ada satu kita ada lab report, satu lagi kita akan ada practical skill. Saya nak tulis kat sini. Ada practical skill dan juga practical test lah ya. Okay. So dalam practical test ini, okay, dalam practical test kita akan ada practical skill, okay, dan juga laboratory report lah. Ya, ada dua lah ya. Okay, kalau kita tengok untuk lab report, okay, lab report tu saya cerita dulu sikit tentang lab report lah ya. Lab report ni nanti dia akan cover yang bahagian yang ini. Yang ini. Lab report kalau kita tengok dia akan cover pada bahagian yang saya dah berikan kepada kamu lah, iaitu kita ada yang ni adalah yang diberikan, saya dah masukkan ni dalam grup ya, untuk dia kata ujian amali ujian amali ni. Okay. Untuk lab report dia akan cover tak banyak, sikit je, iaitu solubility, Bayer test, Lucas dan Brady's test ya, dan Brady's test lah ya. Dia mungkin akan bagi macam yang saya bagi handout latihan practical test itu, dia bagi apa namanya tu, okay. Saya tulis sini. Untuk lab report ni, okay, kita tengok contoh dia. Contohnya di dalam yang latihan saya bagi practical test tu, latihan practical test, exercise tu kan. Okay, yang bentuk macam tu lah, maksudnya dia ada title, okay, dia ada objektif ataupun learning outcome, dia ada intro yang saya bagi kepada kamu tu. Lepas tu dia ada result. Yang ni kamu kena penuhkan result tu nantilah ya. Okay, lepas tu kamu kena buat discussion. Discussion and conclusion lah. Okay. Yang ini untuk contoh soalan lab report ialah yang saya bagi dalam menggunakan practical test exercise tu. Itu adalah contoh penulisan lab report lah. Kamu kena jawab soalan, ataupun kamu kena tulis lah apa itu title, apa itu objektif. Macam tu lah ya. And then kamu kena penuhkan result dia kat situ. Ya, kena berikan result lah ya. Tuliskan result dia, apa dia. Lepas tu dia bagilah prosedur, sorry kat sini tertinggal. Prosedur, dia bagi prosedur. Lepas tu kamu kena tuliskan result. Lepas tu ada soalan di bahagian discussion. Yang ni kamu bukan tulis sendiri pasal discussion tu sendiri-sendiri, no, tak. Dia akan minta kamu berikan soalan. Ya. Okay, lepas tu juga conclusion.
Okay. Tapi untuk practical test lab report ni dia akan limit kepada bahagian solubility, Bayer, Lucas dan juga Brady je. Untuk Brady je, ya. Faham tak apa yang saya nak cakap ni? Faham tak? Faham ke tak faham? Ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Saya punya penerangan ni tak begitu elok lah, ya. Contoh untuk practical test, yang macam ni lah. Okay, kamu diberikan learning outcome, ya. Lepas tu kamu diberikan prosedur. Okay. Diberikan prosedur ni, tapi ni banyak lah. Esterification tak termasuk dalam lab report. Tapi saya bincang sebabnya nanti kita nak buat soalan practical skill tu. Saya kena masukkan juga dalam ni, ya. Tapi yang akan masuk di dalam lab report hanyalah solubility, ya, ya. Okay, solubility. Lepas tu saya colorkan lah, ya. Solubility, Bayer, okay, Lucas. Ni soalan dalam lab report tau. Nanti lab report kamu akan jumpa soalan ni, ya. Kemudian kita ada Brady. Kenapa saya masukkan soalan-soalan yang lain ni? Sebab yang ini nanti saya nak bincang sebab kita mungkin akan jumpa soalan esterification, soalan oxidation ni di dalam practical skill. Sebab nanti ujian practical test kita meliputi dua benda, ya. Sebab ujian practical test kita meliputi dua benda. Satu, kita ada practical skill, satu lagi lab report. Lab report dia hanya limit kepada solubility, Bayer, Lucas dan Brady. Tapi practical skill dia akan tanya tentang semua benda yang kita dah buat semasa eksperimen. Termasuklah tolerant, semualah, ya. Macam tu. Kecuali mungkin eksperimen part A tu dia tak tanya. Eksperimen 1 mungkin dia tak tanya. Eksperimen 2, 3, 4 memang dia akan tanya, ya, dalam practical skill. Setakat ni faham tak? Faham, madam. Okay. Syakir ada apa-apa nak tanya? Syakir boleh, Min, Hakim? Okey, lagi setakat ni, madam. Okey, Afika? Ada tak yang tak faham? Okey tak? Okey, madam. Okey. Zafran? Okey, madam. Boleh, Ada apa-apa nak tanya tak? Afiq nak tanya soalan tak? Saya nak kamu clear dululah benda ni. Ada dua part yang kita akan ditanya nanti di dalam practical test. Satu, kita ada practical skill, satu lagi lab report. Ya, laboratory report lah. Lab report ni cara dia nanti kamu kena penuhkan tempat kosong je. Ya, penuhkan tempat kosong. Adalah nanti dia akan tanya di dalam soalan tu, and then kamu kena penuhkan tempat kosong saja. Macam tu lah, ya. Penuhkan tempat kosong. Bukannya macam kita buat selalu tu, kita letak title. No, dia akan minta kamu jawab je soalan. Macam kita jawab soalan subjektif lah. Nanti bentuk dia macam tu. Bukan kamu sendiri-sendiri yang kena tulis, kamu sendiri-sendiri ayat, no, tak. Kamu kena jawab soalan macam kita jawab soalan subjektif lah, ya. Dan tajuk-tajuk yang keluar untuk laboratory report ni adalah ini je, solubility, Bayer, Lucas, Brady sahaja, ya. Tetapi practical skill ni semua eksperimen yang kita dah belajar lah, ya. Kita kena tahu apa benda dari segi pemerhatian, dari segi cara kerja, apa semua. Yang semua yang kita dah belajar di dalam
eksperimen yang kita dah buat lah sebelum ni. Ya, macam tu. Ya. So untuk practical skill ni, kalau kita tengok markah untuk practical skill adalah 10 markah. Manakala markah untuk lab report adalah sebanyak 15 markah. So total semua ada sebanyak 25 marks. Banyak ni 25 marks ni ya. Kalau boleh janganlah kita miss mana-mana part pun lah ya. Okay. Masa dan sebagainya kamu boleh tengoklah pada pada yang dirujukkan ya. Dalam saya rasa saya dah sharekan dalam WhatsApp tu lah. Okay. Ini dia. Ada tak saya beritahu gambar ni. Oh, tak ada lagi ya. Sorry, belum ya. Okay, tak lagi lah ya. Alright. So dalam practical test ada dua bahagian. That is the practical skill and also the lab report. So hari ni saya nak masuk dulu kepada soalan-soalan yang kemungkinan kita bincangkan dulu untuk lab report lah ya. Pada minggu hadapan tu mungkin kita pada kelas yang akan datang lah, sebab kita ada minggu depan kita ada lagi satu minggu masa lah ya, iaitu kita ada sebanyak 2 jam lagi untuk kita bincang ya. Jadi kemungkinan pada hari ni saya mungkin akan pergi dulu kepada lab report lah ya, untuk lab report dahulu ya. Macam tu ya. Lepas tu maksudnya nanti apa saya punya planning hari ini ialah ya, apa saya punya planning hari ini dengan menggunakan latihan dalam practical exercise saya ni kita akan tengok ya, dia punya prosedur. Lepas tu kita tengok dia punya prosedur. Lepas tu kita akan tengok dia punya observation, result dia ataupun observation dia. Lepas tu kita tengok kemungkinan soalan-soalan yang keluar lah ya. Jadi untuk hari ni apa yang saya nak bincangkan ialah saya nak bincangkan dahulu pasal solubility lah. Saya pergi kepada prosedur solubility. Lepas tu saya akan pergi kepada sepatutnya result yang keluar, result yang kita akan dapat apabila kita melakukan solubility tersebut, dan juga apakah soalan-soalan yang mungkin ditanya lah. Macam tu. Saya akan pergi dulu kepada solubility hari ni. Kemudian mungkin kita akan sempat bincang solubility and also Bayer lah. Ya, mungkin kita akan bincang 2 sahaja dululah sebab dia mungkin akan ambil masa. Tapi kalau ada banyak lagi masa nanti, so kita akan masuklah kepada Lucas dan juga Brady. Sempat lah ya. Saya tak pasti sama ada itu sempat ataupun tidak lah ya. Boleh tak? Ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Saya punya organisation kelas hari ni lah. Itu motto organisation kelas saya hari ni. Okay. Alright. Jadi saya rasa kalau nak bincangkan tentang practical test, mungkin kita ada masa lagi minggu depan, 1 minggu ya. Kita punya practical test tu adalah pada 1 hari bulan 4. Jadi kita akan ada lagi 2 minggu untuk bincang ya. Slowly kita akan bincang lah. So jangan takut ya. Kita akan, saya rasa kita ada banyak masa sempat untuk kita bincang lah. Cumanya mungkin akan ada halangan-halangan lain lah untuk kamu dalam digestion, dari segi digestion, sebab nanti kamu akan ada Chemipedia, bio mungkin akan ada, fizik mungkin ada, maths mungkin ada lah ya, yang akan mencelah UPS dan sebagainya ya. Jadi yang itulah yang saya takut. Jadi sebaiknya kita buat cepat
bagi kamu buat revision saja nanti, ya. Okay, so mari kita lihat dahulu practical test exercise. Okay, yang ini saya nak pergi dulu kepada okay, saya nak pergi dulu kepada yang lab report tu lah, ya, lab report. Apakah soalan-soalan, apakah apa ni, cara penulis, cara soalan, macam mana soalan ditanya, apakah yang kamu kena buat semasa lab report tersebut lah. Okay, semasa nak menuliskan laboratory report tu. Dia bukan macam kamu kena tulis sendiri-sendiri, tak. Kebiasaannya dia guide lah. Kamu kena jawab apa, kamu kena tahu apa. Macam tu, ya. Okay, jadi kita tengok pertamanya kita akan tengok kepada solubility. Okay, so kalau ikutkan kertas tu nanti kamu diberikan prosedur tentang solubility lah, ya. Kamu akan diberikan tentang prosedur solubility. Tapi macam saya gunakan bahan tersebut terus. Saya letak di heptane. Saya letakkan heptane. Kamu mungkin akan diberikan hydrocarbon A, katalah macam tu. Hydrocarbon A. Okay. Okay, contohnya katalah kita ada kan, at approximately, okay, hydrocarbon A. Dia mungkin tak bagi kamu apa, molekul tau. Dia mungkin akan bagi, dia macam rahsiakan lah bahan yang nak dicampur. Tapi dalam kelas ni saya bagi teruslah bahannya, ya. Jadi at approximately of 1 ml of heptane into test tube A containing distilled water, ya, yang mengandungi air lah, ya. Okay, you put the stopper and shake the test tube and then you have to record the observation. Jadi sekarang mari kita lihat apakah kemungkinan dia punya result dia kat sini, ya. Result dia kemungkinan nanti sebab dia hydrocarbon tau. Jadi observation yang kita akan dapat, ya. Okay, disebabkan heptane dengan air ni dia tak larut tau. Okay, so two layer mixture is formed. Yang ni kamu akan nampak lah, ya. Two layer mixture is formed lah, ya. Sebab kalau kita tengok kenapa dalam test tube ini two layer mixture is formed, sebab kalau kita tengok heptane, ya, heptane, okay, dengan air ni dia tak campur, ya. Heptane dengan air ni dia tak boleh, dia insoluble. Dia insoluble each other lah, ya. Jadi memang benda-benda yang tak boleh campur, ya, dia akan form two layer. Kamu kena tulis lah, two layer mixture is formed. Okay, jadi soalan untuk bahagian yang ini, ya, kemungkinan bentuknya macam ni lah. Kamu kena tahu, ya. Bentuk dia kemungkinan macam ni, ya. Macam ni lah. Okay, heptane form two layer in water because heptane is insoluble in water lah, ya. Okay, jadi dia minta kemungkinan dalam soalan tu, dia minta kamu explain the kenapa dia tak soluble tersebut lah, ya. Dia akan minta kepada kamu kenapa heptane dengan air ni is insoluble. Kenapa heptane and air ni dia insoluble. Jadi, okay, kebiasaannya untuk menerangkan tentang solubility, kita kena cerita tentang dua perkara. So, untuk menerangkan tentang solubility, kita ada dua perkara that you have to write lah, ya. Berbelit-belit tak ayat saya ni? Saya tak tahu lah ayat saya berbelit-belit ke tak. Okay, mungkin tak ayat saya, okay? Okay, Jamidah. Ya. Apabila nak cerita tentang solubility,
Ada dua benda yang kita kena ceritalah. So, satu kita kena tengok type of intermolecular force. Satu lagi kita kena cerita tentang polarity of molecule. Okey, kalau kita tengok ya, heptane ni dia adalah hydrocarbon. Okey, heptane adalah hydrocarbon. Dia hanya mengandungi karbon dan hidrogen sahaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah heptane. Okey. Whereas ini adalah air. Kalau kita tengok ya. Ya. Okey. Kalau kita tengok untuk molekul okey. Untuk molekul yang mengandungi karbon dan hidrogen sahaja dalam molekul tersebut ya. Okey. Type of intermolecular force antara molekul tersebut ya, ini kita namakan dia. Intermolecular force antara molekul tersebut di antara heptane dengan heptane yang lain. Okey, kalau dia mengandungi karbon dengan hidrogen saja, contohnya heptane kan dia mengandungi karbon dengan hidrogen saja ya. Jadi daya antara molekul di antara heptane dengan heptane yang lain ini kita namakan sebagai van der Waals force. Cara penulisan V huruf kecil, D huruf kecil, W huruf besar lah. Van der Waals force. Kalau molekul tersebut dia hanya mengandungi karbon dengan hidrogen sahaja, type of intermolecular force dia adalah van der Waals force. Ya. Jadi bagi molekul yang hanya mengandungi van der Waals force, ya, apa yang berlaku ialah ya, molekul ini kita namakan sebagai non-polar molecule. Non-polar molecule. Macam tu ya. Okey, manakala bagi air dan air yang lain ya, intermolecular force dia adalah hydrogen bond. Hydrogen bond lah. Okey. Jadi bagi molekul yang mengandungi ya, bagi molekul yang ada hydrogen bond ya, molekul ini kita namakan sebagai polar molecule. Jadi untuk menjelaskan kenapa heptane ya, heptane ini kemungkinan soalan-soalan yang mungkin kita boleh ditanya lah ya. Kenapa heptane ni dia is insoluble in water ya. Kebiasaan dari segi solubility dia akan tanya tentang type of intermolecular force and polarity of molecule. So kebiasaannya lah untuk dia nak tanya tentang solubility ya. Jadi macam mana cara kita nak menjawab soalan ini? Ya, macam mana cara kita nak menjawab soalan ini? Apa kita kena buat ialah, kamu kena nyatakan bahawa heptane between ataupun heptane's molecule has ataupun have lah sebab dia banyak molecules ya, have van der Waals force. Okay. Between molecule.
Okay. Thus, kita boleh katakan thus heptane is a non-polar molecule. Water H2O is have hydrogen bond between molecules. Thus, H2O is a polar molecules lah. Ya. Ayat lebih kurang macam ni lah ya. Taklah sebiji-sebiji ayat yang kalau nak tuliskan macam ni kan. Okey, yang pentingnya kena nyatakan bahawa heptane ni dia ada van der Waals. Ya. Dia non-polar molecule. Manakala air dia ada hydrogen bond, dia polar molecule. Okey, jadi kita boleh nyatakan bahawa heptane and H2O is insoluble because heptane cannot form hydrogen bond. HB tu hydrogen bond lah ya, with water molecule. Jadi kemungkinan markah yang kita akan dapat ialah di sinilah nyatakan type of intermolecular force. Ini kemungkinan satu markah lah. Ini kemungkinan satu markah lagi. Okay, water ada hydrogen bond. Okay, water is a polar molecule. Heptane and H2O air is insoluble because heptane cannot form hydrogen bond with water molecule. Kalau kita nak bagi markah, kat situlah bahagian-bahagian yang kemungkinan kita akan dapat markah lah ya. Bahagian yang kemungkinan kita akan dapat markah. This is how you want to express bagaimana heptane tu dia tak soluble di dalam air lah ya. Bolehkah? Faham tak? Okey ke tak okey? Anis, okey tak Anis? Okey. Okey ya. Okey, alright. Okey, seterusnya kita tengok dah habislah tentang solubility. Okey. Mari kita tengok pula kita tengok Bayer lah, sebab Bayer ni yang ni saya nak bincang dulu saya fokus dulu kepada yang 15 markah tu lah, iaitu yang bahagian lab report lah. Yang ini bromine test ni dia more to practical skill. Lebih kepada apa yang nanti kita akan nampak macam tu kan. Tapi yang ni kita akan bincang juga, tapi ni mungkin kita akan bincang pada kelas yang lain lah ya. Pada kelas kita nanti akan pada minggu depan lah ya. Okay, now kita pergi kepada Bayer's test lah ya. Kita pergi kepada Bayer's test. Okay, Bayer's test ni dia termasuk di dalam soalan lab report lah ya. Okay, mari kita tengok. Okay, untuk Bayer's test ya, sama juga. Dalam Bayer's nanti dia kemungkinan tak bagi compound tau. Dia mungkin bagi hydrocarbon B gitu. Kemungkinan lah dia akan bagi hydrocarbon B. Lepas tu dia bagi molecular formula. Mungkin dia bagi C4H10. Macam tu lah ya. Okay. Tapi saya bagilah cyclohexane ni ya. Tapi kemungkinan kamu nanti akan dapat dalam bentuk macam dia tak bagi apakah nama compound tersebut.
Mungkin dia tak akan dapat nama compound tersebut lah. Mungkin dia bagi dalam bentuk molecular formula lah. Ya. Okey, jadi apa yang kita kena buat dalam apa yang dibuat di dalam Bayer test ialah kamu kena letakkan 1 mil cyclohexane dalam test tube. Kamu letakkan test tube. Okey. So kamu dikendaki letakkan hidrokarbon di dalam test tube F. Saya nak apabila kamu dapat soalan nanti, tolong perhatikan molekular formula ni betul-betul. Untuk Bayer lah. Ya. Adakah dia punya molekular formula tu CnH2n ataupun CnH2n plus 2. Sebab kalau plus 2 tu dia memang tak ada double bond. Dia tak ada double bond lah. Tapi kan CnH2n ni dia kemungkinan ada double bond. Faham tak ni? Perhatikan betul-betul dia punya molecular formula lah. Ya, tolong perhatikan betul-betul dia punya molecular formula. Ya. Alright. Okay, jadi kat sini kita tengok ya. Place approximately 1 mil of cyclohexane into test tube F. Ya. Lepas tu you have to add alkaline KMnO4. Okay. Lepas tu shake the test tube, allow the mixture to stand for 10 minutes, record the observation. Lepas tu kita guna cyclohexane pula lah. Oh ni F, ni G lah patutnya ya. G. Okay. Jadi sekarang kita tengok. Mari kita tengok untuk Bayer kita ada test tube F dan test FG lah, FG ya. So kita tengok ni kat sini F dan G lah, F dan G. Yang ini adalah test tube untuk Bayer reagent lah. Okey. Yang ini tadi kita tahu bahawa dalam F ini kita ada cyclohexane. Cyclohexane plus dengan Bayer. Okey. Yang ini kita ada cyclohexene plus dengan Bayer. Tahu? So, sekarang kalau kita tengok. Kita tengok dekat sini. Saya explain dekat. Gunakan pen. Ya, untuk Bayer. Saya cerita sikit tentang Bayer lah. Bayer's test. Bayer's test ini memang kita khususkan dia untuk menguji kehadiran ikatan ganda 2. Ikatan ganda 2 lah. Ya. Bayer's test lah. Ya. Okey. Jadi kebiasaannya untuk Bayer's test selalu kita akan uji di antara alkane dan alkin. Biasanya macam itulah ya. Kebiasaannya kita akan gunakan satu compound alkane, satu lagi compound alkin sebab kita nak tengok dia punya perbezaan. Kalau kita lakukan tindak balas Bayer terhadap alkin, apa jadi? Kita lakukan Bayer terhadap alkin, apa jadi? Biasanya dia tak tanya kepada alkohol. Satu dia tak ambil alkin dengan alkohol. No, tak. Kebiasaannya untuk Bayer dia akan memang combinekan alkin dengan alkin. Okey, dia tak gunalah benda-benda dia tak gunalah alkohol ke, dia tak gunalah karboksilik asid ke, tak. Biasanya dia akan bandingkan alkin dengan alkin lah ya. Untuk menguji kehadiran untuk menggunakan Bayer's reagent lah ya, Bayer's reagent. Okey. So apa yang Bayer's reagent ni buat?
Ya. Kalau terhadap alkin, kalau terhadap alkin, ya, terhadap alkin, contohnya kita ada butane. Butane kita tindak balaskan dengan Bayer's reagent. Bayer reagent ni apa? Bayer reagent ni adalah terdiri daripada KMnO4, basic coal. Kalau kita tengok butane dengan Bayer ni dia tak ada tindak balas. Dia no reaction. Jadi observation dia, dari segi observation, kita dapati purple color of KMnO4 remain unchanged. Ni. Biasa purple, kita tahu bahawa KMnO4 ni adalah sebatian dia adalah purple color. Dia tak bertindak balas pun dengan Bayer, ya. KMnO4 ni dia Bayer lah, tak ada tindak balas pun dengan alkane. Jadi kalau kita tengok kita dapati warna purple color tu dia tak berubah lah, ya. Jadi apa kita buat kalau kita dari segi tindak balas dia, butane tindak balas dengan KMnO4, kita dapati tak ada berlaku tindak balas, ataupun kita boleh tulis no observable change. Tiada apa-apa perubahan diperhatikan lah, ya. Tetapi kalau dalam alkin, contohnya katalah saya ada butin. Butin. Tu butin. Tambah dengan KMnO4. Agak-agaknya boleh tak kamu guess apa yang terjadi? Purple color of KMnO4 change. Change kepada apa? Purple color of? Colorless. Oh, pandainya. Of KMnO4 turns colorless lah kan? Turns colorless. Lagi satu? Ada lagi satu lagi yang kita kena tulis. Apa lagi satu? Jadi apa jadi pada equation ni? Double bond ni hilang, betul tak? Masuk OH. Masuk OH. Ni dia jadi colorless lah. Lepas tu tambah jadi satu lagi apa? Apa tak? Dapat MnO2. Kan? Ingat tak ni? Dia punya equation. Purple color of KMnO4 turns colorless and brown precipitate. Brown precipitate is formed. Kenapa brown precipitate is formed ni? Sebab MnO2 ni. MnO2 ni dia punya color dia adalah brown precipitate. Apabila alkene bertindak balas dengan KMnO4, dia memang akan menghasilkan diol dan juga MnO2. Jadi apakah observation dia? Observation dia ialah purple color of KMnO4 turns colorless and brown precipitate is formed. So memang kita akan dapat inilah dia punya observation. Sekejap saya nak tunjuk dia punya. Jangan tengoklah saya punya group Mak Timothy. Sekejap. Ni, cuba kamu perhatikan ni. Nampak tak? Ini adalah dengan butin. Ini adalah observation dengan menggunakan butane. Yang ni.
Nampak tak ni saya tunjuk ni? Ini adalah, nampak tak saya highlightkan ni? Nampak ke tak? Nampak. Yang saya highlightkan ni adalah tindak balas alkane. ALKANE, alkane dengan KMNO4. Yang ni. Nampak tak purple colour dia masih sama. Walaupun nampak 2 layer lah. Kan? Tapi purple colour dia is still the same. The purple colour. Tentu masih ada. Tetapi dengan alkene, 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 nampak tak? Nampak brown precipitate. Dengan purple colour tu hilang. Nampak tak tu? Okey tak ni? Jelas tak? Jelas. Jelas purple colour tu hilang. Dah tak ada dah. Dia dapat apa? Kamu nampak apa kat situ? Kita nampak brown precipitate. Brown precipitate is form lah. Okay. Okay jadi kalau kita tengok di sini, satu yang tadi kita nampak purple tu adalah tindak balas untuk yang inilah. Di antara alkane, butane lah dengan KMNO4. Tetapi alkene dengan KMNO4, color dia tadi nampak warna brown kan? And colourless. Dia akan form colourless lah. Macam tu. Okay. Jadi, okay. Saya harap itu konsep lah. Saya harap kamu dah faham. Okay, mari kita tengok soalan. Mari kita tengok soalan yang kemungkinan akan ditanya. Okay. So, soalan yang kemungkinan ditanya. Soalan 3 lah. Soalan 3 ni. Okay. Jadi, soalan-soalan yang kemungkinan diminta kamu tulis, okay, give chemical reagent of Bayer's test. Kamu kena tahulah Bayer's test tu apa benda reagent dia kan. AgNH3 ke, HCl, zinc Cl2 ke. Kamu kena tahu, benda tu kena tahu. Lepas tu perkara kedua ialah kamu kena tahu bagaimana menuliskan equation. Bagaimana menuliskan equation. Saya nak copy ni. Kamu tahu dah anak saya pun dah positif COVID tengah SPM, kena tunda SPM dia. Doakan kami dah. Kami dah berjemaah ni. InsyaAllah. Berjemaah dah positif COVID. Saya jadi tension. Okay. Ni kan. Jadi kemungkinan perkara yang boleh ditanya, sebab biasanya dia akan minta kamu, dia dalam soalan tu, dalam prosedur tu kemungkinan kamu diberikan hidrokarbon tau. Kamu diberikan hidrokarbon, katalah kamu diberikan hidrokarbon A, molecular formula C4H8. Okay, C4H10. Okay, satu lagi hidrokarbon ialah C4, hidrokarbon B lah. Hidrokarbon B ialah C4H8. Macam tu. Jadi, kalau kamu tengok, yang akan positif Bayer adalah hidrokarbon B ni. Sebab dia adalah sejenis alkin. Sebab molecular formula dia CnH2n. Yang ini adalah alkin. Ini adalah alkin lah. Yang ini adalah alkin. Macam itulah. Jadi, kemungkinan soalan yang mungkin ditanya kepada kamu. Satu, you have to give the Bayer's, apakah bahan untuk Bayer's ni. Lepas tu kamu diminta suggest structural formula A. Kalau structural formula A, kalau C4H10 ni, maksudnya kita boleh buat butane lah. Suggest structural formula B. Kita boleh buat dia alkin lah. Macam tu ya. Yang ni kemungkinan dalam soalan tau. Kemungkinan dalam soalan. Tapi dalam soalan saya memang saya letak heptane. Kan? Ini saya memang letak heptane lah kan.
Saya letak dalam saya punya soalan ni, practical exercise saya ni, saya memang letak heptane. Ya, macam tu. Tapi kemungkinan untuk kamu punya practical test, dia tak bagi apakah bahan tu, hidrokarbon tu. Jadi kamu kena suggest. Kamu kena tahu. N kena tahu. N kena tahu. Kalau A tu diberi molekular formula apa, kamu kena tahu. Adakah dia alkin ke alkin? Sebab Bayer ni dia memang akan tanya kamu di antara alkin dengan alkin je. Dia kan jarang dia nak tanya, nak bandingkan di antara alkin dengan alkohol ke, no, tak. Macam tu. Ya? Okay. So, pertama. Okay. Jadi soalan pertama biasanya diminta kamu suggest, bagikan chemical reagent untuk Bayer. Lepas tu soalan yang kedua, kemungkinan kamu dikendaki menuliskan equation. Kena tahu equation lah di antara Bayer dengan alkin lah. Kalau dalam soalan practical test, mungkin soalan dalam lab report tu mungkin kamu dikendaki suggest structure lah. Ya. Structural formula. Ya. Jadi apakah reagent of Bayer? Reagent of Bayer kamu kena nyatakanlah bahawa boleh dituliskan. Macam mana cara kita nak menuliskan reagent of Bayer? So kemungkinan kamu boleh tuliskan alkaline KMnO4 whole. Ataupun mungkin boleh berikan dalam bentuk macam ni. KMnO4 OH minus whole. Ataupun boleh tuliskan KMnO4 OH minus whole. Ini cara penulisan lah, cara penulisan jawapan. Ya. Tapi yang terbaik ialah yang inilah. Ya. Sebab dia nak chemical reagent. Ya. Tuliskan macam ni. Tapi boleh dituliskan macam ni juga. Boleh dituliskan macam ni jugalah. Ya. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Anything? Tanya? Okay tak? Okay ke tak okay? Semua orang okay ke? Ada nak tanya tak? Okay? Nak tanya apa-apa tak? Okay? Tak ada? Madam. Ya, okay. Kita teruskan ya. Okay. Jadi, kemudian sebabkan dalam soalan tu nanti kemungkinan kamu tak diberikan compound organik tu, jadi kamu kena tahulah suggestkan structure lah, ya, suggestkan structure. Lepas tu perkara lain yang boleh ditanya kepada kamu, ya, chemical equation. Chemical equation lah, ya, chemical equation. Okey, macam soalan saya dah bagi, saya letakkan heptane kan. Satu lagi heptine. Ni heptine lah, ya. Satu lagi kita ada heptine kan. Okey. So, kita tulislah terus. Tapi kamu kena suggestkan dululah. Kalau dalam soalan tu sebenarnya tu mungkin kamu kena suggestkan dulu dia punya structure lah. Ya. Okey. Okey. Jadi sekarang kita tuliskan chemical equation between heptane. Okey. Heptane dengan Bayer. Okey. Heptane ada 7. Okay. So, ada tindak balaskan dengan KMnO4. Cara penulisan macam ni lah. KMnO4 kena letakkan pada chemical. Ya. Dia punya condition iaitu basic dengan cold ni pada atas anak panah lah. Ya. Di bahagian anak panah lah. Ya. Okay, yang ni kita boleh tuliskan no reaction. You can write either no reaction ataupun tulis no observable change. Ya. Okey, tetapi untuk heptine, ya, heptine ni double bond dia pada karbon pertama. Right?
So apa yang kita akan dapat ialah kita akan dapat diol lah, ya. Masuk OH kat sini, masuk OH kat sini. Okay, so write the chemical equation, ya. Apa ni, kamu kena tahulah dari segi observation, ya, dari segi observation. Kebiasaannya observation, kalau observation ni selalunya dia akan tanya pada part observation lah, ya. Ni pada part observation. Jadi apakah observation yang sepatutnya sini kita tuliskan, kita kena dapat kat sini. Apakah observation kat sini sepatutnya kita kena dapat ni. Pada bahagian observation ni sepatutnya kita kena dapatkan apa observation dia. Okay, purple color of KMnO4 remain unchanged. Okay, manakala untuk test tube G, heptene dengan KMnO4, okay, purple color of KMnO4 turns colorless and brown precipitate. Saya tulis PPT ya. Form. Itulah ya. So observation selalu kita akan tulis pada bahagian result lah ya. Okay. Manakala pada bahagian discussion ni, pada bahagian discussion ni memang kita kena jawab soalan je lah biasanya macam tu. Ya. Boleh ke? Ada apa-apa nak tanya ke? Anything to ask? Ada tak nak tanya apa-apa? No, madam. Ada ya? Okay, kalau tak ada, kalau saya masuk pada topik yang lain nanti lagi lambat lagi. Kita bincang topik yang lain tu, bahagian yang lain tu dalam kelas lah ya, dalam kelas minggu depan lah ya. Kita akan sambung lagi lah nanti. Ni kita ada lagi 2 minggu, insyaAllah sempat lah nak cover untuk practical test masa kelas practical lah ya. Okay, saya nak stop recording.